Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat dalam bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Untuk kali ini kamu akan mempelajari berkenaan serakan. Standard pembelajaran kali ini adalah untuk menerangkan maksud serakan. Apakah maksud serakan? Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik, adalah satu cabang statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Jika julat dia besar, maka serakan dia besarlah. Julat ni maksud dia nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kamu lihat serakan adalah berdasarkan julat. Sukatan serakan pula adalah 4 benda, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kita lihat contoh. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Ini merupakan data tak terkumpul di mana nilai ini belum lagi ditukar ke dalam bentuk yang tersusun dalam bentuk jadual ataupun graf. Dia masih lagi dalam bentuk raw data, iaitu data mentah. Soalannya, nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Soalan B pula, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter bagi beberapa jenis serangga. Ini soalan A, ini kita punya data. Kita nak cari beza jisim. So kita akan kenal pasti yang terendah dan nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. So kita lihat di sini nilai yang terbesar adalah 79 dan nilai yang paling kecil di sini adalah 47. So jisim terbesar 79, jisim terkecil 47. Kita hanya tolak besar, tolak yang kecil. Kita dapat 32 kg. Untuk soalan B, kita ada plot titik tadi. 3 ini bukan 3, ini 3.1. Sebab dia ada beza 10 petak. Yang ini 3.9, ada 1. 4.1, kita ada 2. Sini 1, 2, 3, 4. Sini 4.5, kita ada 1 dan seterusnya. So kita lihat panjang serangga yang terpanjang adalah 6.8 di sini. 6.8, kena baca skala tu betul lah. Dan panjang yang terpendek adalah 3.1. Kita tolakkan sahaja, beza dia adalah 3.7 cm. Ini dia punya julat lah. Standard pembelajaran yang seterusnya adalah membandingkan dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Mudah sahaja So bagaimana kita nak membandingkan dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik. Kamu sepatutnya dah mahir melukis plot batang dan daun dan juga plot titik. Ni daripada mendengar rendah lagi dah belajar. So, plot batang dan daun adalah cara untuk menunjukkan taburan bagi suatu set data. Kita dapat lihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul. Ataupun data manakah yang paling kurang muncul. Apakah langkah-langkah nak memplot batang dan daun? Kita tengok rajah di bawah. Menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Bentuk tidak terkumpul, data mentah markah dia. Ni semua data mentah bagi markah dia. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tetapkan nilai puluh sebagai batang dan nilai sar sebagai daun. Untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Maksudnya macam ni. Puluh sebelah sini, kiri. Sar kita yang belah kanan ni. So kalau kita dapat 2/7 sini adalah 27. Digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Kita kena mula daripada yang kecil lah, sifar, 1, 2, 3 dan seterusnya. So sini kita punya batang dia. Sini adalah bahagian daun.
So, untuk kita tentukan berapa nilai pada baris batang ini, kita lihat kita ada 20 lebih 3. Kita tengok dia punya nilai puluh dulu. Ada 4, ada 5. Okey. So, kita pun lengkapkan 2, 3, 4, 5. Seterusnya kita lihat untuk 2 kita ada 27 dan 29. So kita tulis 7, 9. Yang kecil dahulu, lepas tu nombor yang besar. Untuk 3 kita ada 1, 32, 34, 35, 35 2 kali, 36, 37 2 kali, 38 2 kali, 39 sekali. So kita ada sini 1, 2, 4, 5 2 kali, lepas tu 6, 7, 7, 8, 8, 9. Okey, kita lihat dia punya nilai SAR. Okey, untuk 40 pula, kita ada sifar, okey 40, 40, 1, okey 2 kita ada 4 kali, 3, 4, 2 kali, 5, 6 sekali, 7, 3 kali, 8 sekali dan 9, 2 kali. So agak banyak lah. Sifar, 1, 2, 2, 2. Kita kena ikut berapa bilangan sifar. Okay, 40 kita ada 2. So, letaklah sifar 2. Dan sehingga 99. Sebab 49 kita ada 2. Okay, untuk 5. Ada 52, 52, 52. 3 kali. Lepas tu 53, 54. So, kita ada 3, 2, 2, 2. 3 kali. 3, 4. Okay, ini kita punya plot batang dan daun. Ya. Maka daripada jadual batang dan daun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Sebab dia paling banyak ni. Ya, antara julat 40 hingga 49 adalah bilangan yang paling kerap muncul. Okey? Okey, apakah yang anda faham tentang plot titik? Plot titik ialah cara statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala yang seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey, cerapan ni bacaan kita lah. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Kita lihat data mentah kita. Ada yang dapat sifar 2 kali, ada yang dapat 1 markah sekali. Okey, ada seorang. Dan yang paling tinggi sini 8, kita dah nampak ada 2 orang yang dapat 8 markah. Okey, tak ada yang lebih tinggi lagi lah. Itu saja. Okey, daripada markah ni, raja di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Dan kamu kena ingat jumlah ini adalah untuk 20 orang. So, satu markah mewakili satu orang. Plot titik kita, kamu lihat macam ni. Awak hanya lukis skala, awak hanya lukis garis mengufuk dan nyatakan itu adalah skor. Dan kita letakkan label skala dia bermula dengan yang paling rendah. Di sini kita ada sifar, yang paling tinggi kita ada 8. So, kita ambil skala yang sesuai lah. Kita letak 1, 2, 3, sifar sampailah 8. Bila skala dah tetap, skala kita dah betul. Okay, kita pun tengok. Sebagai contoh, sifar kita ada 2. Tu yang kita ada 2 dot. Lepas tu 1 kita ada 1 sahaja. 1 dot lah. Next, 2 kita ada 1, 2. Okay, 2 sahaja. Dan seterusnya. Dan kamu perhatikan 7 ada 4. Betul lah 7 ada 4 paling banyak lah. Dia yang paling kerap muncul. Okay, 7 markah. Dan seterusnya. Dot tu kita kena letak selang jarak yang sama. Jarak dia sama mengufuk. Jarak mencancang dia pun sama. Sama tinggi. Kena sama tinggi ya. Okay, kamu perhatikan dia sama tinggi. Ya. So, ini cara untuk kita lukis kita punya plot titik. Dalam plot titik di atas, cerapan paling tinggi ialah 8. Okay, markah paling tinggi lah 8. Cerapan paling rendah ialah sifar. Dan paling banyak murid memperoleh skor 7. Bila kita buat plot titik, kita boleh nampak markah minimum, markah maksimum dan yang paling kerap muncul ataupun kita panggil sebagai mode. Okay. Dan plot titik ini sesuai untuk bilangan cerapan yang tidak banyak. Jika kamu ada bilangan cerapan yang banyak, plot titik tidak sesuai. Okay. Bagaimanakah kita membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun? Okay, data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 Budi dalam ujian bulanan April dan Mei. Okay, so ini kita punya markah April dan juga Mei.
Okey, so kita nak buat perbandingan. Berdasarkan plot batang dan daun di atas, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan berikan justifikasi anda. So kali ni sama juga, kita akan buat plot batang dan daun. Lepas tu kita lihat markah minimum berapa, markah tertinggi berapa dan mana yang paling kerap dapat julat markah mana yang paling kerap diperoleh oleh pelajar. Macam itulah kita tentukan dia. So, jom kita lihat. Sini kita ada markah April dan Mei ya. Okay, kita akan lengkapkan plot batang dan daun. Kita dah dapatlah sebahagian dia. Untuk April, tengok ya. Sebab dia kongsi. Bila perbandingan dua data, kita buat kiri kanan ni. Kita label. Markah belah kiri adalah April. Yang belah kanan adalah markah untuk Mei. Okay, tengah-tengah ni dia punya batang, iaitu dia punya nilai 10 yang ada kedua-dua set markah ini. So, kalau kamu perhatikan, kedua-dua set markah ni yang terendah dia adalah nilai 10 dia yang terendah adalah 3. Okey, yang terendah adalah 3. Yang terendah pun 3. So kita letak 3 dan yang tertinggi adalah untuk bulan Mei tertinggi adalah 70 lebih dan untuk April yang tertinggi adalah 6. Tapi kita akan ambil sehingga 7 lah. So kita pun letak batangnya 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk dia punya daun bahagian dia sar. Okey, untuk April kita buat di belah kiri, untuk Mei kita buat di belah kanan. Okay, ingat kita kena tulis yang paling kecil dahulu. Kecil merapati batang dia. So sebabkan kita punya kali ini perbezaan antara dua data. Kalau kamu perhatikan, nilai 2 ini di belah kanan pula. Sebab batang kat tengah. Sebab yang batang kat tengah. So 2 dahulu dan seterusnya sehingga lebih besar. Sama juga dengan yang belah kanan, yang kecil hingga ke besar. Ya, menjauhi daripada tengah-tengah yang batang tadi. Okay. So, untuk April, dia ada 2, 5, 5, 9. 32, 35, 35, 39. Itu maksud dia. Ni ya. Ada 4. Okay, untuk Mei, dia ada 2 orang. Dia dapat 30 lebih, 34 dan 38. Okay, untuk April, untuk yang 4, markah 40 lebih, kita ada 41. 41 sampai 44 dan seterusnya sampai 49. So, di sini kita ada 41, 41, 42, 33, 44, 6, 8, 8, 9. Okey, ikut bilangan dia. Okey. Untuk Mei kita ada 40, 40, 43, 46, 46, 49. Okey, ada 6. Okey, untuk markah April lagi yang 50 lebih, kita lihat kita ada 51 sampai 56 dan sampai 58 3 kali. Kita pun tulislah 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 8. Okay, untuk markah 60 lebih kita ada sifar dan 1. Tidak ada markah 70 lebih. Okay, maksimum yang tertinggi markah yang diperoleh adalah 61. Okay, kita lihat markah bulan Mei. Untuk markah 40 lebih kita ada 40, 40, 43, 46, 46, 49. Okey. Sifar-sifar 36, 69. Okey, untuk 50 lebih pula 52, 53, okey, 55 3 kali, 59 2 kali. Sini, 2 3 5 5 5 9 9. Untuk markah 60 lebih kita ada 63 sampai 68 dan 69 ada 1. Okey, 3, 5, 6, 8, 8, 9 dan seterusnya 70 lebih kita ada 71, 73, 75, 7. So, kita ada 1, 3, 5, 7. Okey. So, kita boleh lihat markah dia untuk Mei tertinggi 77, yang terendah 34. Untuk April tertinggi 61, yang terendah 32. Daripada sini pun kita boleh nampak 32, 34 terendah. Tertinggi sini 61, di sini 77. Dan kamu boleh lihat pada markah pada bulan April tertumpu kepada markah sini, julat 41 sehingga 49. Okey, tapi pada bulan Mei markah mereka tertumpu di julat 52 hingga 59. Lebih ramai yang berada di kawasan ini. Maka kita boleh katakan markah ujian bulan Mei adalah lebih baik berbanding bulan April kerana markah yang tertinggi pada bulan Mei adalah 77 dibandingkan dengan markah bulan April yang tertinggi iaitu 61. Okey. Dan julat markah
pelajar pada bulan Mei lebih banyak pada 52 hingga 59 berbanding pada bulan April iaitu julatnya 41 hingga 49. Kamu boleh juga nyatakan markah terendah pada bulan Mei adalah 34 berbanding pada bulan April 32. Semuanya meningkat. Okey? Sekarang bagaimanakah membanding dan mentafsirkan dua set data berdasarkan plot titik? Yang tadi kita guna plot batang dan daun, kali ini kita lihat plot titik. Melalui plot titik kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kekerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi dua set data. Contoh, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey, kita ada dua set data, sains dan matematik. Soalan dia, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey. B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah yang lebih baik? Okey. Kita lihat ni sains, yang ini matematik. Okey, untuk sains, markah yang tertinggi adalah markah terendah adalah 8, tertinggi adalah 15. Untuk matematik yang rendah adalah 9 dan tertinggi adalah 15. Nilai markah tertinggi dia sama, 15, tapi yang rendah berbeza. So, untuk soalan yang pertama, kita boleh katakan serakan, kita tahu serakan adalah merujuk kepada julat nilai besar tolak nilai kecil lah. Beza yang besar, maksimum tolak minimum. So, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. 15 tolak 8, 7. Tapi kalau matematik, 15 tolak 9, 6. So, serakan pada sains lebih besar. Okey, kita nak tahu antara sains dan matematik yang mana yang lebih baik. Okey, kita lihat pada markah sains. Markah yang untuk sains, okey, kita tengok ya. Kebanyakannya yang belah kanan kita lebih sedikit yang banding di belah kiri. Okey, kanan ni kita ada 4, 5, 6, 7, 8. Okey, banding belah kiri kita ni, kiranya kalau kita nak buat dia punya agihan tu lah, kiri dia lagi banyak. Kiri lebih banyak ya banding kanan. Kalau yang matematik pula, lebih ramai yang bertumpu di belah kanan. Lebih ramai dapat markah skor kanan ni. Kiri kita sikit je. Okey? So, kita boleh katakan skor kuis matematik adalah lebih baik kerana cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Lebih ramai yang skor di belah kanan. Okey? Contoh untuk markah 15, okey sama. Semua ada satu je. Tapi untuk markah 14, sini ada 2 orang. Kat sini 1 orang. Markah 13, sini kita ada 4 orang. Tapi kat sains kita ada 2 orang je. Markah untuk 12 pun lebih ramai pada matematik berbanding pada sains. Okey? Markah 11 kita lebih kurang sama. Markah 11 kita sama, ada 5. Okey? So, kita terus katakan kanan dia bertumpu di belah kanan lah untuk match. Dan dia lebih baik daripada kuis sains. Okey? So, bila dah tonton video ni, kamu dah pandai untuk lukis plot batang dan daun dan juga plot titik dan seterusnya kamu boleh tafsir plot batang dan daun dan juga plot titik. Itu sahaja daripada Cikgu Yat untuk kali ini. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.